Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa kita semula ke sesi live Sembang Santai Petang bersama dengan saya Puan Nusyariza binti Jamhuri, subject matter expert di dalam bidang dietetik onkologi. Okey, ada yang menonton yang bagi tahu beli sate mentah masuk dalam oven. Oven. Okey, kalau you okey dengan cara macam tu, no problem, teruskan, tak ada masalah. Okay. Alright, so next questions. Apa yang baik dan pantang untuk pesakit kanser Ewing sarkoma? Ini saya rasa saya dah jawab dah tadi. Semua jenis kanser, tak ada makanan yang kita kata it's good for cancer patient ataupun makanan yang perlu dipantang. Tak ada. Yang penting you makan adequate, seimbang, sihat. Dan amalkan pengambilan porsi makanan tu berdasarkan prinsip suku-suku separuh. Okey? Kalau nak tahu apa tu suku-suku separuh, lawat saya punya YouTube channel di mn_channel. Ada video berkaitan dengan suku-suku separuh tu, you boleh tonton, tengok. Okey? Right, next questions. Apakah jenis makanan yang sesuai untuk mereka yang mengalami masalah osteoporosis dan makanan yang perlu dielakkan? Perlukah mereka mengambil suplemen sebagai makanan tambahan? Saya rasa saya dah respon juga benda ni dalam group, tapi saya ambil these questions untuk makluman semua. Okey, macam saya cakap tadi, osteoporosis ni adalah tulang rapuh, dan untuk orang kanser kadang-kadang because of the treatment, dia punya kalsium dalam tulang akan berkurangan yang akan menyebabkan dia senang mengalami osteoporosis. So, cara nak prevent this kind of problem, sebenarnya kena ambil sumber makanan yang ada kalsium. Salah satu dia adalah susu. Yang mana saya cakap sebelum ni, susu, kalau kata susu full cream yang biasa ataupun susu low fat yang biasa, susu skim yang biasa tu, kena ambil at least 2 gelas sehari. Tak boleh ambil susu, boleh ambil hasil susu like cheese, yogurt, dadih yang ada susu, okay? Apa-apa yang based on susu lah. Ataupun daripada segi tumbuhan, boleh juga ambil macam kekacang, ikan, makanan macam ikan bilis, okay, tahu, semua tu lah. Saya dah terang tadi kan, jadi orang kata keperluan untuk ambil suplemen sebagai makanan tambahan ni, biasa kalau kata keadaan osteoporosis dia teruk, biasa doktor akan prescribe suplemen kalsium tu lah dalam bentuk tablet. Tapi benda ni jangan ambil suka-suka, ambil sendiri. Mesti ada preskripsi doktor. Kalau doktor rasa perlu ambil tablet kalsium tu, dia akan prescribe siap-siap. Jangan simply ambil. Kalau anda makan macam mana yang saya cakap, maksudnya ambil susu secukupnya, 2 gelas sehari, should be no problem. Sebab kalau kata kita ambil secara berlebihan pun, it's not good for body. Macam vitamin C lah, vitamin C daripada buah-buahan, ataupun orang zaman sekarang ni pandemik suka ambil tablet vitamin C kan. But dia orang sebenarnya tak sedar bila ambil vitamin C ni, actually dia boleh ada ketoksisitian. Betul ke ayat saya? Perkataan saya, toksin lah. Dia ada over toxicity. So bila over toxic lah. Betul lah kot. Dia akan boleh jadi toksin. So actually bila kita cakap keperluan harian tu, contoh dia kena ambil 1500 mg per day, dia tak boleh ambil lebih daripada tu. Dan orang kata suplemen macam yang dijual kat luar, biasanya kadang-kadang one tablet tu, kadang you ambil sampai 2 tablet ke, kadang-kadang benda tu akan ada berlebihan daripada apa yang you perlu ambil sehari. Especially kalau daripada makanan, you all dah makan buah, dah makan, orang kata dah minum jus, okay, yang mana benda tu dah boleh provide vitamin yang diperlukan tu. Okay, that's why kita sangat, orang kata, particular about pengambilan produk tambahan macam tu. Kalau perlu, biasanya doktor akan prescribe sendiri. Dan benda tu kita ada prescription daripada orang kata farmasi government lah. If perlu. Kalau you boleh makan dengan baik, you makan buah buah, kalau setakat buah oren 2 biji sehari tu pun sebenarnya dah cukup untuk bekalkan vitamin C anda. Faham tak? Jadi tak perlu sebenarnya pada suplemen, mahal suplemen tu sebenarnya. Okay, melainkan anda memang tak makan buah hari-hari, lain cerita. Tapi kalau tengah on treatment ke apa, make sure ada preskripsi doktor. Tanya pendapat doktor dulu. Okay? Is it okay for me to ni? Tapi advice saya dengan make sure you ambil hari-hari ada buah-buahan.
buah-buahan tu macam kata apple 2 biji sehari ke, oren 2 biji sehari ke, macam tu. It's enough already untuk bekalkan all the vitamin needed. Okay?